Yang di-Pertuan Agong selesai lawatan khas di Labuan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berangkat pulang selepas lawatan khas 3 hari ke wilayah Persekutuan Labuan. Pesawat khas membawa pasangan diraja itu berlepas kira-kira pukul 10 pagi. Dan ketibaan Sri Paduka Baginda berdua di lapangan terbang Labuan disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Muhammad Naim Mokhtar dan turut hadir Ahli Dewan Negara Datuk Anifah Aman, Ahli Parlimen Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman, Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Datuk Seri Rosida Jaafar dan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Ismail. Dan ia merupakan lawatan kedua Sri Paduka berdua ke Labuan dengan yang pertama pada 2019. Sepanjang di Labuan, baginda berdua berkenan mencemarduli beberapa program antaranya pemasyuran Masjid Al-Sultan Abdullah Kampung Sungai Berdaun, program Nur Ramadan di samping lawatan ke Bazar Ramadan. Selain itu, Sri Paduka Baginda Tuanku juga telah mengurniakan rumah asnaf kepada 50 penerima di Taman Perumahan Ganggarap Permai. Bekalan telur ayam sepanjang Ramadan dan Aidilfitri di seluruh negara mencukupi dan jaminan itu diberikan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama khususnya untuk bekalan telur grade AA, A dan B yang menjadi bahan utama bagi pembuatan biskut dan juga kek raya. Pemangku Ketua Pengarah Fama Abdul Rashid Bahari berkata pihaknya juga sentiasa proaktif bagi menambah bekalan telur di negeri-negeri Pantai Timur dengan melaksana sesi libat urus bersama pemain industri. Pihak Fama bersama-sama dengan pembekal sebenarnya. Kita selalu membuat engagement dengan pihak pembekal. Bila kita berlaku kekurangan di satu tempat, kita akan berbincang dengan mereka. Kita ingin menambah bekalan di tempat tersebut. Jadi kita bekerjasama dari segi kuota untuk dibagi kat Fama lah untuk meningkatkan bekalan, terutama di Pantai Timur lah yang kita tiap-tiap masa kita nampak agak banyak sikit lah sebab seperti saya kata tadi, kekurangan lebih di Pantai Timur disebabkan tiada ladang yang besar lah untuk menampung 3 negeri yang utama tadi lah, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Tempat lain insya-Allah tak ada isu sangat lah. Sehingga 31 Mac, Fama telah mengedarkan sebanyak 21.5 juta biji telur melalui 369 outlet pemasaran Fama di seluruh negara. Buat masa ini, Fama memperoleh bekalan dari 7 negeri pembekal utama komoditi berkenaan melibatkan Melaka, Sarawak, Sabah, Pulau Pinang, Johor, Selangor dan Negeri Sembilan. Abdul Rashid ditemui selepas program jualan terus dari ladang Ramadan Madani at Pasar Tani Melimau Jasin. Baik, 5 program dilaksana sempena Jelajah Ramadan Nasional FM ambil tahu belia Madani bersama Institut Latihan Perindustrian Pasir Gudang di Johor dan ia melibatkan rakaman kasidah, rakaman takbir raya, rakaman raudah selain menyantuni golongan anak yatim dan asnaf sekitar ILP Pasir Gudang. Pengurus Nasional FM Salbiah Muhammad Sharif berkata program melibatkan golongan pelajar di institut berkenaan termasuk gotong royong menyiapkan bubur lambuk. 8 orang juruhebah Nasional FM juga terlibat sepanjang program. Ya, kita juga ada memberi sumbangan, sedikit sumbangan yang kita bawa untuk sama-sama kita berikan kepada golongan asnaf, anak-anak yatim dan juga ibu tunggal di sekitar ILP Pasir Gudang ini. Dan ini merupakan program Turun Padang Nasional FM ambil tahun ke-8 dah sebenarnya. Dan kita sebenarnya tiap-tiap tahun di bulan Ramadan menganjurkan rewang untuk memasak bubur lambuk ni dan kita turut menagihkan kepada golongan asnaf di sekitar ILP Pasir Gudang dan juga menyediakan sumbangan ILP PG Prihatin kepada mereka. Jelajah Ramadan Nasional FM ambil tahu akan ke Kuala Lumpur selepas ini dengan tumpuan kepada golongan pelajar sekolah. Sempena sambutan Hari RTM ke-77, KLFM menjayakan program Jelajah Ramadan RTM 2023 dengan kerjasama rakan-rakan strategik. Bagi penganjuran kali ke-11 itu, ia dilaksana di 77 buah masjid seluruh negara bermula 17 Mac lalu hingga 15 April depan.
Pengurus KLFM Noliza Nordin memberitahu seramai 30 asnaf dalam kalangan warga kerja Angkasa Puri Kota Media menerima sumbangan wang tunai dari PPZ Mawib, manakala Masjid Muhammadi menerima sumbangan dari Brahim's Holdings Berhad. Konsep kali tahun ini adalah kita pergi ke masjid-masjid. Daripada masjid kita akan menyantuni golongan memerlukanlah macam asnaf. Jadi tahun ni KLFM ada 4 masjid yang kita pergi. Masjid Muhammadi ni kita pilih in conjunction dengan sambutan Hari RTM. Uniknya kali ni yang di masjid ni kita pilih pekerja-pekerja yang berada di sekitar Kompleks Angkasa Puri. Selepas selesai sesi sumbangan, kita akan teruskan dengan program Tazkirah kita, Al-Zikra Khas. Tajuknya lebih matang, lebih berkat. Yang ini pun selaras dengan sambutan Hari ATM ke-77. Sumbangan memberi kelegaan buat penerima. Sumbangan pada hari ini sangat baiklah untuk buat masa ini sebab dengan situasi keadaan barang yang naik, jadi kami memang ucapkan terima kasih lah banyak-banyak. Sebab apa, dalam bulan-bulan puasa ni, lepas tu nak raya ni, kelengkapan barang-barang, keperluan barang-barang dapur semua meningkat. Dengan sumbangan ini dapat membantu saya sekeluarga untuk menyambut hari raya dan untuk anak-anak saya membuat persiapan untuk bulan puasa dan hari raya. Sempena Hari RTM ke-77, seramai 130 individu kurang bernasib baik di Kelantan diraih dan disantuni dalam satu majlis cahaya Ramadan anjuran Telekom Malaysia serta Kelantan FM. Pada Telekom Malaysia yang ada comel bergaya hari ini. Menurut Pengurus Besar TM Kelantan, Rozaini Muhammad, pihaknya menerusi Yayasan Telekom Malaysia memperuntukkan kira-kira RM30,000 bagi menjayakan program kali ini. Program Cahaya Ramadan dari Yayasan TM ini diadakan seluruh negara. Jadinya di Peringkat Kelantan kami bekerjasama dengan RTM dan Kelantan FM untuk menjayakan program ini. Daripada Yayasan TM kami ada banyak lagi program CSR dan insya-Allah kami akan bekerjasama lagi lah. Sementara itu, Pengarah Penyiaran Kelantan Wan Azhan Wan Hamad berkata, bagi menyemarakkan sambutan ulang tahun RTM ke-77, Kelantan FM meraihkannya dengan pelbagai aktiviti kemasyarakatan yang mampu memberi manfaat kepada golongan sasar. Kelainan kita beberapa tahun-tahun yang lepas ialah kita mengadakan program-program yang lebih dekat kepada penerima manfaat. Sebenarnya bertepatan bila sambutan itu jatuh pada bulan Ramadan, kita boleh bersekalikan program itu, dan yang penting konsep untuk tahun ini kita di Kelantan FM ini lebih kepada kerohanian dengan kita turun bersama-sama dengan masyarakat mengadakan program berbuka puasa, menyantuni golongan asnaf. RTM Negeri Sembilan mengadakan majlis berbuka puasa bersama Menteri Besar di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Menurut Datuk Seri Aminuddin Harun, usaha RTM yang sentiasa komited untuk menyebarkan maklumat yang sahih dan terkini amat dihargai, terutama berkenaan isu kerajaan negeri. Dan saya yakin bahawa semua menghargai peranan yang dimainkan oleh RTM sejak awal pertumbuhan-nubuhannya sehingga hari ini, bahawa mereka memang mempunyai kepakaran, memang mempunyai kelebihan, dan akhirnya masyarakat dan negara ingin merakamkan ribuan terima kasih atas kerja yang telah dilakukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis berbuka puasa Negeri FM sempena sambutan ulang tahun RTM ke-77. Dalam pada itu, Pengarah Penyiaran Negeri Kamal Roslim berharap ulang tahun RTM kali ini bakal memberi sinar baharu kepada stesen Negeri FM. So saya harap pada kali ini pertambahan dari segi pendengar dan juga pengikut media sosial akan terus meningkat dan menjadikan Negeri FM sebagai satu brand radio atau stesen radio yang dikenali dan juga memberi persaingan kepada stesen-stesen radio yang lain. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah, majlis berbuka puasa, sesi pemotongan kek dan diteruskan dengan solat isyak dan tarawih secara berjemaah.
3,000 kawasan rukun tetangga KRT seluruh negara menyertai program Gerak Rahmah 2023. Inisiatif Anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bertujuan memperkasa aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawanan dalam KRT. Pengarah Institut Kajian dan Latihan JPNIN Abdul Hadi Muhammad Saleh berkata sambutan menggalakkan diterima pelbagai agensi kerajaan dan swasta termasuk rakan strategik perpaduan. Jadi mengikut anggaran kita seramai 60,000 penyertaan yang akan mengikuti program Jom Masak Berbelambut ini, iaitu melibatkan 300,000 bekas bubur lambuk lah atau berpek yang dapat kita hasilkan dengan penyertaan lebih kurang 60,000 daripada warga rukun tetangga. Jadi program ini merupakan program yang trademark kepada Kementerian Perpaduan Negara yang mana setiap tahun kita adakan, bermula pada tahun lepas. Beliau ditemui selepas program Jom Masak Bubur Lambuk peringkat negeri Terengganu. Pada program sama, 11,400 pek bubur lambuk turut diagihkan kepada orang ramai. Lembaga Tabung Haji TH telah menggantung lesen pengelola jemaah haji PJH Emirates Travel and Tours Sdn Bhd. Tindakan sebagai langkah awal untuk melindungi kebajikan bakal jemaah haji. TH dalam kenyataan menyatakan keputusan tersebut diambil berikutan makluman dan aduan yang diterima berkenaan perkhidmatan umrah ditawarkan oleh syarikat terbabit. Dalam pada itu, semua bakal haji yang memilih untuk mengerjakan haji melalui pakej swasta masih boleh memilih antara 22 lagi syarikat PJH yang dilesenkan dan ia termasuk anak syarikat TH iaitu TH Travel and Services Sdn Bhd. Di Bau Sarawak, sebuah rumah di Kampung Tringgus Rabak Rotani yang tidak berpenghuni dan dijadikan stor simpan barang musnah terbakar. Dan menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba, panggilan kecemasan diterima kira-kira pukul 1 pagi tadi. Penduduk sekitar turut membantu memadam kebakaran menggunakan air dan alat pemadam api sebelum pasukan bomba tiba. Menurut pemilik kediaman, Subensan tiada sesiapa berada di rumah berkenaan ketika kejadian dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Operasi pemadaman tamat pada pukul 2 pagi. Golongan belia perlu bangkit memanfaatkan masa muda bagi membantu mencapai matlamat negara. Pembabitan dan sumbangan mereka sangat diperlukan dalam memperkukuhkan lagi konsep Malaysia Madani yang diperkenalkan Perdana Menteri. Dan menurut perunding latihan dan motivasi Muhammad Nizam Abdul Samad Zami, belia memainkan peranan yang besar dalam pembentukan sesebuah negara. Mereka perlu ada satu matlamat yang lebih jelas kenapa perubahan itu perlu dilakukan untuk mengikuti aspirasi Malaysia Madani itu sendiri. Sebab untuk jangka panjangnya para belia ini tadi sudah perlu melihat dengan lebih jauh. Mereka tidak boleh lihat apa yang ada sekarang, mereka perlu lebih jauh lagi apa yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka 10 tahun akan datang sebagai contohnya. Sebab negara ini memerlukan belia. Dan belia ini saya rasa adalah antara yang sangat penting dalam membangunkan ekonomi negara sebenarnya. So jadi perlu beri pendekatan, perlu mendekati golongan belia ini dan golongan belia ini juga sendiri sebenarnya perlu merelakan diri untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Medan. Dan tambah beliau, dengan mendalami dan memahami konsep Malaysia Madani, ia mampu mengubah cara belia berfikir serta melahirkan modal insan kelas pertama. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan.
jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama Lindungi Vaksin Berkesan. Bertemu kembali. Penyelesaian bantuan tepi jalan digital DRA akan mula ditawarkan kebanyakan penanggung insurans dan pengendali takaful ITO tempatan bermula tahun ini. Menurut Bank Negara BNM, penyelesaian yang ditawar melalui laman sesawang dan aplikasi mudah alih itu bertujuan memacu perjalanan tuntutan motor digital negara. Berdasarkan laporan tahunan BNM 2022, pengenalan kaedah memudahkan semua aspek proses tuntutan dari saat kemalangan dimaklumkan sehingga penerimaan kenderaan yang telah dibaiki. Dalam kalangan ITO, penggunaan teknologi secara lebih meluas seperti telematik, analisis data serta automasi akan meningkatkan kepantasan, kecekapan dan ketepatan proses tuntutan di samping mengawal penipuan dengan lebih berkesan. Bank Pusat itu yakin penyelesaian digital dapat mengatasi pelbagai kesukaran yang wujud dalam proses tuntutan insurans dan takaful motor di Malaysia, sekaligus mengelakkan pihak tidak bertanggungjawab di tempat kejadian dan mengambil kesempatan terhadap mangsa kemalangan. Usaha ITO untuk mendidik pengguna mengenai DRA serta menggalakkan penggunaannya akan dipergiat bagi meningkatkan kesedaran dan keupayaan pelanggan dalam meneruskan proses tuntutan. Sementara itu, Persatuan Insurans Hayat Malaysia Liam menyatakan komitmen untuk menyokong penuh apa jua inisiatif yang diperkenal kerajaan mahupun Bank Negara. Naib Presidennya Ku Ailing berkata ini termasuk memastikan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki pelindungan, seterusnya berusaha meningkatkan kadar penembusan insurans di negara ini. Inspiration of the community and everyone to work towards making sure the underserved and the unserved are protected as well. So there will be various initiatives coming up, as you have heard from the Governor and the other government bodies, and Liam is definitely really supportive of that. Aspirasi itu juga sejajar objektif digariskan dalam Pelan Sektor Keuangan 2022-2026. Setakat ini lebih 13 juta pemegang polisi dicatat mewakili 40% populasi negara. Sebagai galakan untuk menyimpan demi masa depan, Bank Muamalat meneruskan penganjuran kempen Super Saver 2023 terbuka kepada semua pelanggannya. Kempen itu juga antara usaha meningkatkan daya tahan keuangan khususnya dalam menghadapi situasi luar jangka. Tabiat menyimpan ni yang paling penting untuk kita. Kalau kita tak simpan untuk masa hadapan, jadi harapannya mereka akan takut nanti bila masa hadapan tak ada yang susah dalam kehidupan kan. Jadi bila menyimpan dengan ini dan dengan Super Saver campaign kami lebih banyak menyimpan, lebih banyak peluang untuk menangi hadiah. Jadi kalau nak menang hadiah for example untuk tahun depan ni untuk 1 juta kena simpan minimum 3,000. Jadi lebih banyak disimpan, lebih banyak peluang untuk dia masa hadapan dia. Jelas Muhammad Fairuz, kempen edisi kedua ini telah bermula 1 Mac lalu dan akan berakhir 29 Februari 2024 dengan menawarkan hadiah keseluruhan bernilai RM2.49 juta. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis pelancaran kempen berkenaan di Putrajaya. Bakal pelabur digesa supaya lebih peka dengan taktik sindiket penipuan pelaburan yang semakin licik sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Sindiket-sindiket tersebut mendakwa syarikat mereka sudah disemak oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan memperoleh kelulusan prospektus. Jelas Setiausaha Agong Malaysia International Humanitarian Organisation MHO Datuk Syamuddin Hashim, dakwaan itu sebenarnya palsu di mana syarikat-syarikat berkenaan sebaliknya hanya menghantar memo maklumat yang tidak mempunyai data terperinci tentang syarikat dan dana yang dilaburkan.
mereka confuse di antara perbezaan di antara information memo dengan prospektus. Apa yang mereka laburkan menggunakan declaration yang ada dalam information memo tak sama macam prospektus. Jadi saya nampak inilah punca yang mutakhir ini yang menyebabkan ramai di kalangan rakyat Malaysia tertipu kerana mereka faham, mereka ingat syarikat itu diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuti. Sebenarnya tidak. Syarikat itu bukan dilulus prospektus, sebaliknya hanya menghantar serah information memo dan tidak ada penelitian yang dilakukan oleh Suruhanjaya Sekuti. Beliau juga menasihatkan mangsa penipuan untuk segera membuat laporan polis dan tidak perlu bimbang dikenakan sebarang tindakan. Ada perkara ini berlaku. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati dengan ikhlas hati. Membantu anda berdikari, sama-sama mendidik diri. Bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan-jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network Financial Education Network agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Angka kematian akibat puting beliung yang melanda Amerika Syarikat meningkat kepada 18 orang dengan berpuluh-puluh lagi cedera. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan NWS berkata lebih daripada 57 puting beliung dilaporkan dalam tempoh 24 jam lalu di kawasan meliputi 8 negeri termasuk Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois dan Wisconsin. 7 kematian dilaporkan di Tennessee, 5 di Arkansas, 3 di Indiana dan masing-masing seorang di Illinois, Mississippi dan Alabama. Keadaan buruk memaksa Gubernur Sarah Huckabee Sanders mengisytiharkan darurat di Arkansas. Di Illinois, seorang terbunuh dan berpuluh-puluh cedera dalam kejadian bumbung runtuh di sebuah teater konsert. Angin kencang turut menyebabkan kemusnahan besar terutama kediaman penduduk. Kira-kira 530,000 isi rumah terputus bekalan elektrik di seluruh Amerika termasuk lebih 200,000 di Ohio. NWS telah mengeluarkan amaran ribut untuk Tennessee, Kentucky, Alabama, Mississippi, Illinois, Indiana dan Michigan. Pihak berkuasa Meksiko memaklumkan ketika ini 11 mangsa kebakaran di Pusat Tahanan Imigresen mendapatkan rawatan di hospital. Kejadian yang berlaku pada Selasa itu turut mengorbankan 39 nyawa. Dalam pada itu, pendakwa raya Meksiko menahan seorang pendatang yang didakwa memulakan kebakaran di pusat tahanan yang berhampiran sempadan Amerika Syarikat itu. Turut ditahan 3 pegawai imigresen dan 2 pegawai keselamatan swasta sebagai sebahagian daripada siasatan pembunuhan terhadap kebakaran yang bermula malam Isnin lalu. Rakaman video menunjukkan pengawal keselamatan meninggalkan tahanan dalam keadaan dikunci dari dalam ketika api merebak dan asap memenuhi bilik. Pusat tahanan itu kini ditutup. Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador turut membuat lawatan ke Ciudad Juarez pada Jumaat lalu untuk melihat rawatan perubatan yang diberikan kepada mangsa yang cedera. Di Meksiko, 2 maut manakala seorang kanak-kanak cedera selepas belon udara panas yang dinaiki terbakar dalam kejadian di Teotihuacan pada Sabtu. Berdasarkan siasatan awal, kebakaran tercetus menyebabkan seorang wanita dan seorang lelaki melompat keluar dari belon udara panas tersebut untuk menyelamatkan diri. Mangsa yang maut merupakan penduduk tempatan, manakala kanak-kanak yang terselamat dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan selepas mengalami kecederaan akibat melecur dan patah tangan. Kejadian berlaku di sebuah tapak warisan yang merupakan pusat pelancongan. Pengunjung yang mengunjungi kawasan tersebut berpeluang untuk menikmati keindahan pemandangan menggunakan belon udara panas.
Rakyat Finland melaksanakan tanggungjawab mereka hari ini dengan memilih 200 wakil rakyat yang akan membentuk kerajaan baharu dan seramai 2,424 calon daripada 22 parti politik bersaing untuk merebut kerusi di Endaskanté, Badan Perundangan Unikameral negara itu. Setiap warga negara Finland yang berumur 18 tahun ke atas layak mengundi. Sekitar 2,000 pusat mengundi disediakan dan dibuka antara 9 pagi dan 8 malam waktu tempatan. Pengesahan keputusan pilihan raya akan diumumkan pada Rabu. Kerajaan semasa diketuai oleh Perdana Menteri Sanna Marin dari Parti Demokratik Sosial dengan gabungan 4 parti lain, Parti Pusat, Liga Hijau, Perikatan Kiri dan Parti Rakyat Sweden. Untuk kupasan info hiburan tanah air, saksikan #Click setiap Sabtu dan Ahad di TV1 serta saluran berita RTM. Bola sepak Liga Super. Jaringan minit-minit akhir penyerang Kedah Jonathan Balotelli meranapkan impian Seri Pahang FC memburu 3 mata penuh di Stadium Darul Makmur. Tiada jaringan terhasil pada babak pertama meskipun skuad sang kenari Kendalia Nafuzi Zain dilihat lebih mendominasi perlawanan menerusi gerakan yang dirancang ketua pasukan Manuel Ott. Pahang bagaimanapun mula menampilkan penguasaan selepas mengubah taktikal kepada 4-3-3 pada separuh masa kedua. Asakan bertali arus Pahang akhirnya membuahkan hasil selepas dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-62 yang tenang disudahkan pertahanan Stefano Brudo. Impian Pahang mencipta kemenangan musnah pada minit-minit akhir perlawanan selepas penyerang import Kedah Jonathan Balotelli merembat kencang menewaskan penjaga gol Izham Tarmizi. Tamat perlawanan Seri Pahang 1, Kedah 1. Seri Pahang kini menduduki tangga kelima Liga dengan 10 mata, manakala Kedah naik ke tangga kedua mengumpul 13 mata. Sementara itu, dua lagi aksi berlangsung malam tadi menyaksikan Negeri Sembilan mudah menumpaskan Kelantan 4-2 manakala Kuching City FC tewas tipis 0-1 ke atas PDRM. Negeri Sembilan cemerlang mendahului 2 gol pada separuh masa pertama hasil jaringan Mahuli Jasuli dan Harold Gaulun. Syakril Fikri dan Casagrande masing-masing meledak 1 gol pada babak kedua manakala 2 gol Kelantan disumbangkan Ismail Akinade. Aksi di Stadium Negeri pula menyaksikan jaringan Bruno Suzuki pada minit ke-72 sudah cukup untuk menghadiahkan 3 mata buat skuad sang Saka Biru. Negeri Sembilan naik di kedudukan ke-7 Liga manakala PDRM melonjak ke tangga ke-5 Liga. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City mudah membelasah Liverpool 4-1 untuk terus mengejar pendahulu Liga Arsenal. Aksi berlangsung di Stadium Etihad menyaksikan pasukan pelawat terlebih dahulu di depan menerusi Mohamed Salah pada minit ke-17. City kembali menyamakan kedudukan 10 minit kemudian hasil ledakan pemain penyerang Julian Alvarez. Penguasaan mula ditampilkan skuad kendalan Pep Guardiola pada babak kedua bermula dengan jaringan Kevin De Bruyne pada minit ke-46. Kealpaan benteng pertahanan Liverpool terus dihukum Gudagon yang meledak gol ketiga City 8 minit kemudian. Pemain sayap City Jack Grealish melengkapkan mimpi ngeri Liverpool dengan jaringan keempat pasukan pada minit ke-74. City kini ketinggalan 8 mata di belakang Arsenal yang memungut 72 mata. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.